Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita sambung daurah kitab Zadul Muta'allim, bab bersuci. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Bersuci, kata musannif rahimahullah, bersuci pada lughah barang yang datang atau yang berlaku. At-taharah, hadas. Bersuci yakni daripada hadas. Hadas pada lughah, maksud hadas pada lughah barang yang datang atau yang berlaku. Hadas, hadasa fi'il madhi kan. Maksud hadas tu mana? Barang yang datang. Itu pada lughah bahasa Arab. Pada syarak ni, hadas pada syarak barang yang menegah akan sah sembahyang. Barang perkara yang menegah akan sah sembahyang. Benda tu dia panggil amrun i'tibari lah. Barang tu, perkara yang menegah tu amrun i'tibari. Tak ada benda, tak nampak. Cumanya dia ada dua jenis hadas ni. Dia ada dua jenis di depan musannaf cerita. Dia ada hadas besar dengan hadas kecil. Hadas kecil ni dia duduk di anggota wuduk. Terangkat hadas kecil ni dengan mengambil wuduk. Kalau boleh ambil wuduk lah. Dia panggil tu hadas kecil. Kalau hadas besar, dia terangkat hadas tu dengan mandi lah. Dengan mandi hadas. Tu dia, maknanya hadas besar ni dia ada pada sekalian anggota. Dia tak nampak. Atau panggil hadas ni dia benda maknawi, orang panggil. Amrun i'tibari, tak nampak. Nak bagi hilang dia, kalau hadas besar kena mandi. Hadas kecil kena ambil wuduk. Bila ambil wuduk hilanglah hadas tu. Dia duduk di anggota wuduk. Kata musannaf, najis. Dia suci ni dia daripada, yang pertama daripada hadas, yang kedua daripada najis. Najis ni benda apa? Najis pada lughah ialah barang yang dikeji dan diluati. Najis. Pada syarak pula barang yang dikeji yang menegah akan sah sembahyang. Barang yang dikeji. Yang dikeji ni maksudnya yang dibilang kotor lah. Yang menegah akan sah sembahyang. Itu panggil najis. Bersuci, maksud bersuci pada lughah membersihkan daripada kotoran. An-nazafah dalam bahasa Arab. Pada syarak menghilangkan ketegahan yang disebabkan oleh hadas. Ketegahan tu lah benda apa? Tu kita bagi tahu tadi ni. Ketegahan tu dia amrun i'tibari, tak ada benda, tak nampak. Cuma cara nak bagi hilang dia kita tahu. Kalau hadas kecil itu nak bagi hilang dia ambil wuduk. Kalau tak boleh ambil wuduk, cara dia tayamum. Macam tu juga kalau hadas besar tu, ketegahan tu dia duduk di atas sekalian anggota, tak nampak benda tu. Nak bagi hilang dia tu, syarak kata kena mandi. Menghilangkan ketegahan yang disebabkan, ketegahan tu dia panggil mani' tadi ni, oleh hadas, disebabkan oleh hadas dan najis, atau memperbuat
sesuatu perbuatan yang mengharuskan suatu itu mengerjakan sembahyang, dipanggil tayamum. Bahagian-bahagian hadas. Hadas ni dia ada dua bahagian, dua jenis. Bahagian-bahagian hadas itu dua. Pertama, hadas kecil, iaitu membatalkan wuduk. Perkara yang membatalkan wuduk. Maksudnya bila kedatangan hadas kecil, perkara yang menegahkan sah sembahyang yang ada di atas anggota wuduk, dia batal. Wuduk batal. Nak bagi hilang hadas kecil itu, kena ambil wuduk balik. Yang kedua, hadas besar, iaitu yang mewajibkan mandi. Ini perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Nanti depan ada. Benda apa yang mewajibkan mandi? Dia menyebabkan datangnya ketegahan tu, yang disebut hadas besar. Bahagian-bahagian najis. Bahagian-bahagian najis itu ada tiga bahagian. Pertama, najis mukhaffafah. Disebut sebagai najis mukhaffafah, najis yang diringankan. Kedua, najis mutawassithah, najis pertengahan, sederhana. Ringan tak, berat tak, tengah-tengah. Ketiga, najis mughallazah, najis yang berat. Najis mukhaffafah ialah kencing kanak-kanak lelaki yang belum sampai umurnya 2 tahun, yang tiada makan sesuatu yang lain daripada susu. Susu ibu lah. Kalau susu lain tu, dia kira najis, dia tak jadi mukhaffafah dah. Daripada susu yang dicampur gula atau tepung, itu hukumnya seperti yang lain daripada susu. Maknanya hak minum lain daripada susu ibu tu tak jadi mukhaffafah dah. Kencing kanak-kanak lelaki yang umur dia sebelum tak sampai 2 tahun lagi, tapi yang minum susu ibu sahaja, hak tu kencing dia tu dipanggil najis mukhaffafah. Najis mughallazah ialah anjing dan babi dan keturunan daripada keduanya, atau salah satu daripada keduanya daripada anjing dan babi. Najis mughallazah. Anjing dan babi ni mazhab kita Syafi'i lah. Dia kalau mazhab Maliki dengan Hanafi, anjing tak najis. Anjing tak najis. Bukan cakap tak najis lah. Bukan najis mughallazah. Tak najis. Tak najis. Depa pegang anjing tak najis. Tak kena duduk samak. Mazhab Hanafi dan juga Maliki. Di Mesir banyaklah orang Islam bela anjing. Sebab mazhab Maliki tu depa tak najis. Najis mutawassithah iaitu najis yang lain daripada najis mukhaffafah dan mughallazah. Yang lain benda tu najis mukhaffafah lah. Sekali cara basuh dia di bawah. Kata musannaf, tiap-tiap yang cair. Tiap-tiap yang cair, yang perkara yang cair tak kira lah. Benda apa? Minyak ke, air ke, yang cair, yang memabukkan, tu najis mutawassithah. Semua benda cair yang memabukkan dia perkara najis. Bangkai yang lain daripada mayat manusia dan ikan dan belalang, tu bangkai yang lain daripada mayat manusia, lain daripada ikan, lain daripada belalang, hak tu dia panggil najis mutawassithah. Najis mutawassithah. Darah, nanah, muntah, tahi, kencing, susu binatang yang tidak dimakan dagingnya melainkan susu manusia. Lain daripada susu manusia, najis mutawassithah. Binatang hak tak makan daging lah. Kalau makan dagingnya tak najis lah. Macam susu lembu, susu kambing, susu unta, tu tak najis. Binatang yang tak dimakan dagingnya, susu kucing najis. Bahagian anggota yang bercerai daripada barang yang hidup itu hukumnya seperti bangkainya.
anggota yang makna yang terpotong daripada binatang yang hidup. Binatang hidup dikira bangkai. Walaupun ibu dia tu hidup lagi. Hak terpotong tu dikira bangkai, makna najis lah. Najis. Kelakuan menyuci daripada najis, maknanya cara-cara nak basuh najis. Najis mukhaffafah, cara dia memadai, kata musannif, memadai dengan menyucikan sesuatu daripada najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah satu je tadi, jangan lupa lah, iaitu kencing anak lelaki yang tak sampai umur 2 tahun yang minum hanya susu ibu dia. Hanya susu ibu sahaja. Itu cara dia dengan dipercikkan air yang meratai akannya, dengan tidak disyaratkan mengalir air. Mana pakai percik air saja. Suci. Tak kena duk jurih. Setelah dihilangkan airnya, mana lap dulu percik air, habis suci. Mudahlah. Tu najis mukhaffafah. Lap sikit, bagi kering air kencing dia tu, betul percik. Hilang, jadi suci. Tapi dia lah ni payah lah. Budak-budak kecil-kecil ni, dia tak makan susu ibu saja, dia makan benda lain sama. Tak ada anak sampai 2 tahun tu lagi. Umur 4-5 bulan tu makan benda lain lah. Najis mughallazah, ini cara menyuci najis mughallazah. Kata musannif, bagi menyucikan sesuatu daripada najis mughallazah, najis tadi ni, anjing, babi dan keturunan keduanya ataupun salah satu daripada keduanya tu, ialah dengan dibasuh 7 kali. Sekali daripadanya, daripada 7 tu, dengan air tanah. Air selut kita panggil. Iaitu air yang dicampur dengan tanah yang suci. Air selut. Suci ya. Lepas tu jurih dengan air bersih 6 kali. Itu cara sama. Jika tidak hilang najis itu hingga beberapa kali, maka dikira sekali sahaja. Maknanya kalau najis itu tak hilang, basuh, najis duk ada lagi. Maknanya tak kira banyak kali mana, banyak mana pun tak kira, dikira sekali juga. Dengan air tanah tu mana kena bagi hilang ain najis lah, ain najis. Lepas itu baru basuh dengan 6 kali air bersih. Air biasa ni, yang bukan air sedut. Maka hendaklah ditambah 6 kali lagi. Itu najis mughallazah. Sama kita panggil. Najis mutawassithah, ini cara menyuci najis mutawassithah. Kata musannif rahimahullah, bagi menyucikan sesuatu daripada najis mutawassithah, iaitu wajiblah dihilangkan rasanya dan warnanya. Kalau ada rasa lah. Najis itu rasa dia pahit, kena bagi hilang rasa dulu. Dan warnanya warna kuning, kena bagi hilang warna. Dan baunya, tidak mengapa, kata musannif, jika tinggal warnanya atau baunya, yang payah hilang. Kalau warna tu tonyoh tak hilang, mana kena bagi hilang ain, dia panggil ain. Benda tu dia panggil ain najis lah. Payah hilang. Tapi kalau payah hilang tu tak apa, maknanya tak kena tonyoh sampai cari. Ialah kain tu, kalau kain. Kalau di badan tu, bau lekat di badan, di kulit, tak kena tonyoh sampai luka lah. Dan tidak dimaafkan jika tinggal warnanya atau baunya. Tidak mengapa jika tinggal warnanya atau baunya. Dan tidak dimaafkan jika tinggal warnanya atau baunya. Warna dengan bau tak boleh. Tidak dimaafkan. Bau najis dengan warna najis tu makna kena bagi hilang. Maknanya kalau yang tak payah nak hilang lah. Kalau yang payah tu dimaafkan. Tidak mengapa maksudnya dimaafkan. Hak tak dimaafkan ni makna hak yang tak payah hilang lah, tonyoh-tonyoh tu hilang. Kata musannif, dan jika tidak ada baginya rasa, warna dan bau,
memadailah mengalirkan air pada tempat yang terkena najis itu. Kena bagi mengalir air, syarat dia. Kalau tak mengalir air, tak memadai. Tu mana kena jaga orang kena mengalir air. Lah ni akhir zaman ni banyak orang tak ambil kira. Lah ni orang basuh baju lah masalahnya. Basuh baju lah ni orang guna mesin automatik tu, kena jaga, dia kena tahu cara, bukan tak boleh guna, tak ada masalah. Kena asingkan pakaian yang kena najis dengan hak tak kena najis. Hak kena najis tu kita tahu lah pakaian kita hak kena najis kan. Selalunya kain seluar macam tu hak tu mudah kena najis ke. Kalau baju ni dia tak nak kena najis kan. Jadi baju tu tak apa, kita boleh buh terus dalam mesin auto tu. Sebab mesin auto tu dia tak mengalir air. Dan dia tak bilas, pakai kering terus, buh masuk kering terus. Keluar kan? Jadi kalau kita tak bilas tu, dia tak cuci lagi. Kita campur dengan baju hak najis, baju hak tak najis pun jadi najis. Sembahyang tak sah. Tu pandai sebenarnya orang Yahudi, dia reka tak mau bagi orang Islam ni sembahyang sah. Dia kalau tahu cara tak apa. Kita asingkan pakaian yang kena najis, kita buh dalam timur. Kita rendam dulu. Hak tak najis kita buh dalam mesin terus. Lepas tu masa nak basuh, kita bilas hak kena najis tadi, buh campur sekali. Kita bilas dulu. Bila bilas dia tak najis dah pakaian tu. Campur sekali. Sekali keluar kering tak apa. Lah ni payah. Bukan payah pun, tak susah mana. Cuma kena tahu cara. Jadi orang hak tak tahu cara campur sekali. Sekali baju hak tak najis pun jadi najis. Sebab bila kita buh ayak semua tu jadi najis. Maknanya kena kita cara lah. Boleh guna lah ni orang pakai guna hak auto tu lah mudah. Pakai buh, keluar lagi pergi tinggal macam tu kan. Buh sabun apa semua tinggal. Saat ni ambil pergi jemur. Dia campur sekali dengan najis. Hak tak najis pun jadi najis. Dia kena peringat lah. Lah ni orang tak ambil tahu. Tengok dia abang. Hak tu hak tak ada bau dan rasa. Kita bukan nak rasa baju kita rendam hak kena najis tu kita tahu. Selalunya kain lah. Kain dengan seluar. Kita rendam dulu. Hak baju ni tak apa, kita buh dalam mesin terus. Esok nak basuh, kita bilas dulu baru campur sekali, tak apa. Itu cara orang perempuan lah. Kita kena ambil tahu juga orang lelaki ni. Bagi tahu kat mereka tak tahu. Hukum arak yang jadi cuka. Hukum arak yang jadi cuka. Dia cuka-cuka ni sebelum jadi cuka tu jadi arak dulu. Dia ada. Lepas tu suci ke tak? Cuka tu. Arak tu dia najis. Lepas tu bila jadi cuka, najis tak? Kata musannif, apabila arak atau tuak itu jadi cuka dengan sendirinya, maka suci hukumnya. Dan sucilah juga bekasnya. Bekas dia. Arak. Cuka-cuka tu, kita nak makan lah. Tak kira lah cuka apa. Sebelum menjadi cuka, dia jadi arak dulu. Mabuk. Masa arak tu dia najis. Lepas daripada dia jadi cuka tu suci. Tapi syarat dia jadi cuka dengan sendiri. Kalau kita buh masa nak masa dia tak jadi cuka lagi, masa dia jadi arak tu kita buh benda-benda apa. Supaya dia cepat jadi cuka ke tak kira lah. Ataupun untuk apa, tahan ke apa ke, dia tak jadi suci. Tak jadi suci. Kalau nak buh apa, kita panggil ubat tahan ke apa ke, lepas dia jadi cuka dah tak apa. Sebelum menjadi cuka, jangan campur apa-apa. Lepas jadi cuka dah tak apalah. Sebab dia suci dah masa jadi cuka tu. Kita buh ubat tahan masa tu tak apalah. Kata musannif, istinja. Istinja ialah menghilangkan najis yang keluar daripada qubul atau dubur dengan air atau dengan batu dan yang seumpamanya.
seumpama air atau batu. Makna perkara yang boleh basuh lah. Istinja, istibra', menghilangkan najis lah. Najis yang khusus, yang tertentu dengan kencing dan berak lah. Istinja ni nama dia istinja. Kata musannif, wajib istinja dengan air atau dengan batu atau dengan sesuatu yang keras dan suci dan kesat serta tidak dihormati. Serta tak dihormati makna batu yang tak dihormati itu maknanya orang tak makan. Batu atau sesuatu yang keras, kayu ke apa, yang kesat, yang mana yang boleh menghilangkan najis. Boleh. Kata musannif, lebih utama memulakan istinja dengan batu, kemudian diiringi dengan air. Tu afdal kita panggil. Kita kalau nak istinja, kita ambil batu dulu, basuh, tonyok kita panggil. Lepas tu basuh dengan air pula, afdal. Jika istinja dengan batu atau yang seumpamanya, wajib 3 kali dengan 3 ketul atau dengan 3 bucu daripada batu yang satu. Kalau kita nak ambil, kita panggil, nak istinja dengan salah satu daripada 2 jenis tu, daripada batu dan air, afdal dengan air. Kalau kita nak dua-dua sekali, kita afdal dengan batu dulu, batu baru guna air. Jika istinja dengan batu atau yang seumpamanya, wajib 3 kali. Seumpama batu ni kayu, tanah, ketui tanah. Yang kesat tu, dia kena 3 kali dengan 3 ketul atau dengan 3 bucu daripada batu yang satu. Batu satu tu dia ada banyak bucu, kita guna 3 bucu. Itu paling kurang, lebih tak apalah. Jika tidak, maka wajiblah beberapa kali yang menyucikan kalau tak suci. Jika tidak suci, maka wajib beberapa kali yang menyucikan sampai jadi cuci ya. Kita guna batu, dia paling kurang 3 ketui. Kalau suci dah tak apalah. Kalau tak suci lagi, kena sampai pergi cuci. Itu maksudnya, jika tidak, ini 3 menyucikan, maka wajib beberapa kali yang menyucikan ini hingga suci. Kata musannif, syarat-syarat memadai istinja dengan batu. Dia ada syarat dia. Pertama, jangan kering najis yang keluar. Najis yang keluar daripada obol atau dubur tu lah. Jangan kering. Kalau kering tak memadai. Yang kedua, syarat yang kedua, tidak melampaui tempat keluarnya. Maknanya benda perkara yang keluar daripada kubur atau dubur tu, maksudnya tak melampaui, makna tak pi rata lah, sudah. Dia tak kena rata, dia kena dekat dubur ataupun kubur tu saja, tentu je. Dia tak pi rata. Kalau kena tempat lain kena najis, tang ni kena najis, itu tak memadai, tak boleh. Kena guna air juga. Ketiga, tidak didatangi oleh najis yang lain daripadanya. Lepas daripada najis yang keluar daripada kubur dan dubur tu, tak ada najis lain, amai kena situ. Kalau ada najis lain, tak memadai. Macam contoh, dia berak apa itu kencing meleleh kena kat tempat tu juga, tak boleh guna batu. Kena guna air juga. Tafriq pada syarat, harus istinja dengan air sahaja atau dengan batu sahaja. Kalau boleh, mana kita nak guna salah satu lah. Nak guna salah satu, nak guna air saja boleh, batu saja boleh.
Istinja dengan air lebih utama daripada batu kalau kita nak guna salah satu lah. Sunat istinja dengan tangan kiri. Nak istinja sunat dengan tangan kiri. Makruh dengan tangan kanan. Bahagian-bahagian air. Air itu terbahagi kepada 4 bahagi. Pertama, air suci, air mutlak apa panggil. Air suci lagi menyucikan, tidak makruh menggunakannya, iaitu air mutlak. Suci lagi menyucikan. Air itu suci, kita boleh minum dan dia boleh menyucikan najis dan sebagainya. Kedua, air yang suci lagi menyucikan, tapi makruh menggunakannya, iaitu air yang terjemur di panas matahari. Ini pun dia ada syarat ni. Air yang terjemur di panas matahari ni, air yang ada di dalam bekas, air yang duduk di dalam bekas apa? Bekas besi ke bekas plastik. Dia ada kait ni. Kalau air sungai, air telaga duduk tengah panas, ataupun air yang duduk dalam bekas besi apa tu, itu tak makruh. Air musyammas dia panggil. Dia duduk dalam bekas, ada satu bekas, sebab dia boleh mewarisi penyakit. Makruh ni sebab penyakit itulah. Ketiga, air yang suci tidak menyucikan. Air itu suci, tapi dia tak boleh menyucikan benda lain. Air apa? Iaitu air yang musta'mal, air yang dah digunakan pada anggota wuduk, untuk pada mengambil wuduk yang kali pertama tu dengan air musta'mal. Dan air yang berubah dengan suatu yang suci, hak tu pun air itu suci, tapi tak boleh menyucikan. Maknanya tak boleh ambil wuduk, tak boleh basuh najis. Keempat, air mutanajis. Ini air mutanajis, najis lah yang ni. Yang keempat ni, iaitu yang jatuh ke dalamnya najis, dan dia tak sampai 2 kolah. Tak cukup 2 kolah. Huraian ini akan datang. Air mutlak. Lagu mana dikatakan air mutlak? Air mutlak ialah air yang disebut dengan tidak berkait dengan sesuatu, sesuatu yang ni, sesuatu yang lazim. Air yang disebut tak boleh kait, tak tanpa kait dengan sesuatu, iaitu 7 jenis air. Ada 7 jenis air. Air laut. Yang kedua air hujan yang pertama. Yang kedua air laut. Yang ketiga air sungai. Yang keempat air telaga. Yang kelima air mata air. Yang keenam air embun. Yang ketujuh air salji. Salji ya. Semua 7 ni dia panggil air mutlak, yang tidak dikait dengan kait yang lazim. Kata musannif, apabila cukuplah sukatan atau timbangan air itu 2 kolah, maka tidak jadi najis ia oleh sesuatu. Ayat kalau cukup 2 kolah, makna tak ada sesuatu yang boleh menajiskan dia, melainkan, makna kecuali manakala berubahlah warnanya, warna air tu. Bila air itu berubah, barulah jadi najis. Berubah dengan sesuatu yang najis, atau rasanya, rasa air, atau baunya, baru jadi najis. Air yang kurang daripada 2 kolah jadi najis ia manakala, ini apabila jatuh najis ke dalamnya, jikalau tidak berubah warnanya atau rasanya atau baunya sekalipun. Ayat yang tak cukup 2 kolah. 2 kolah banyak mana nanti depan ada. Jatuh najis dah benda tu, walaupun rasa tak berubah, bau pun tak berubah, warna pun tak berubah, jadi najis. Kait pada air itu 2 bahagi. Kait. Mana air tu dia ada air yang dikait, dipanggil
Kalau dipanggil idhafah lah, sandaran. Sandaran pada air. Ataupun dipanggil isnad. Samalah sandaran. Kait pada air itu dua bahagi. Dia ada dua jenis kait. Pertama, kait lazim. Kait yang lazim, yang mesti. Iaitu kait yang tidak bercerai. Yang tidak bercerai apabila disebutkan air. Nasyai disebut akan dia. Iaitu kait yang tak boleh bercerai. Tak boleh pisah daripada air. Bila sebut air, kena sebut. Itu dia panggil kait yang lazim. Itu lah yang jadi kita panggil air. Tak boleh, bukan air mutlak tu. Bukan air mutlak. Kait lazim. Seperti air mawar, air tebu, air kopi, banyak lagi lah ayat teh apa semua tu. Itu dia panggil kait yang lazim. Kedua, kait mufak. Mufak ataupun mufak. Mufak yang diceraikan. Ada nun kat situ. Sini mufak, tak ada nun. Mufak pun boleh, ada nun pun boleh, tak ada nun pun tak apa. Iaitu kait yang bercerai, yang tidak lazim bagi air, seperti air hujan. Makna air hujan kita nak sebut air saja, tak ada masalah. Itu dia panggil kait yang boleh bercerai. Hak tu dinamakan air mutlak. Air hujan, air sungai, air perigi, maka yang tersebut inilah mutlak semuanya. Itu dia panggil air mutlak. Air yang tidak dikaitkan dengan kait yang lazim. Itu maksud air mutlak. Air musta'mal. Lagu mana dikatakan air musta'mal? Ialah air yang kurang daripada 2 kolah yang telah digunakan bagi mengangkat hadas. Air yang kita dah gunakan untuk menghilangkan hadas, tak kira hadas kecil atau hadas besar. Seperti air yang telah digunakan pada wuduk dan mandi, atau air yang telah digunakan pada menghilangkan najis. Hak menghilangkan najis ni musta'mal lagi mutanajis. Dia tak suci dah hak menghilangkan najis ni. Kalau hak digunakan bagi mengangkat hadas tadi ni, dia suci. Dia suci. Cumanya dia tak menyucikan. Suci ni maksudnya kita boleh buat basuh benda-benda suci, benda-benda tak najis. Boleh buat minum. Hak najis ni tak boleh. Minum tak boleh. Basuh benda suci pun tak boleh. Jadi najis. Kata musannif, jika dihimpunkan air yang musta'mal hingga sampailah 2 kolah, maka jadilah suci dan menyucikan. Maknanya jadi air mutlak. Himpun sampai cukup 2 kolah air musta'mal. Yang kita guna ambil wuduk tu, himpun cukup 2 kolah. Jadi air mutlak balik. Sebab cukup 2 kolah. Air yang berubah. Air yang berubah yang tidak menyucikan ialah air yang berubah dengan sesuatu. Yang sesuatu tu lebih tu. Dengan sesuatu yang asing. Tu lebih, itu kena buat bulat bagi, buat korongan. Berubah dengan sesuatu yang asing, sesuatu yang lain daripada air tu lah. Yang suci, yang bercampur dengannya dengan air tu. Benda suci jatuh masuk dalam tu, campur. Lagu mana? Seperti kayu gaharu. Kayu gaharu, kayu kita panggil kayu apa? Kayu gaharu ni bukan kayu apa? Wangi itulah. Atau cendana, jatuh sikit layak pun layak berubah warna kan. Berubah bau. Atau cendana, akan sebagai berubah yang hilang nama semata-mata. Hilang nama air tu. Malah orang tak panggil air saja, mesti orang sebut air gaharu ataupun air cendana. Itu dipanggil berubah. Benda tu suci tapi berubah. Jadi air itu maknanya tak menyucikan. Dia suci ya.
Kita boleh buat pakai, kalau air gaharu tu boleh buat bagi wangi baju lah. Boleh buat bagi wangi baju. Tapi nak menyucikan najis tak boleh. Hilang nama semata-mata sebab air hingga berkehendak kepada kaid ketika menyebutnya, seperti air cendana, air gaharu. Kata musannaf tidak mengapa berubah sedikit. Kalau berubah sedikit je tak mengapa, maknanya dimaafkan lah. Tak bau pun sikit je, tak ada bau kuat sangat. Dan tidak mengapa berubah kerana lama bertakung dan berubah dengan sebab tanah dan tumbuh-tumbuhan air. Tidak mengapa ni maknanya tak jadi mustakmal. Air dalam kolah tak cukup 2 kolah. Takung berubah lama sangat, maknanya dia naik lumut, berubah jadi hijau. Tu tak apa maksudnya. Kata musannaf lagi, tidak mengapa berubah kerana sesuatu yang berdamping atau berhampiran, mujawir. Makna yang berdempik dengan air. Berubah kerana sesuatu yang berdamping atau berhampiran dengan air. Ada benda duduk dekat dengan air, ataupun air duduk dalam bekas. Bekas yang jenis macam kayu ke ataupun tanah. Air tu dia berubah. Benda tu makna kembang dengan air. Kayu ada dalam tu. Tu tak apa, tidak mengapa. Air yang terjemur matahari, ni dia panggil air musyammas ni. Ialah air yang terjemur di panas matahari pada negeri yang bersangatan panas hawanya. Di negeri yang panas sangat. Di dalam bijana yang lain daripada emas dan perak. Kalau dalam bijana emas perak tak apa. Itu lain daripada emas dan perak, maknanya tak kira lah. Plastik ke, besi ke, tak kira, makruh. Hukum dia, makruh menggunakan air yang terjemur itu pada badan, seperti bersuci, dan makruh pada makan dan minum. Makruh macam tu je, makruh digunakan pada bersuci, makna pada ambil wuduk, mandi apa semualah. Makan pun makruh juga, minum. Tidak makruh pada membasuh pakaian dan sebagainya. Dan tidak makruh jika sudah jadi sejuk air yang tersebut. Itu makruh guna pada badan sebab penyakit tadilah, sebab mewarisi penyakit. Kata musannaf, air mutanajjis. Air mutanajjis ialah air yang jatuh najis ke dalamnya serta berubah rasanya atau baunya atau warnanya. Tak kira. Jatuh dalam berubah. Kalau cukup 2 kolah lah. Kalau tak sampai 2 kolah, tak berubah pun najis. Air yang jatuh ke najis ke dalamnya serta berubah rasanya atau baunya atau warnanya. Dan jika sampai qadar 2 kolah sekalipun, ni kalau 2 kolah, maknanya berubah warna, berubah rasa, berubah bau. Ataupun air yang tidak sampai 2 kolah yang jatuh najis ke dalamnya, dan jika tidak berubah rasanya atau baunya atau warnanya sekalipun. Air yang tak sampai 2 kolah tu tak berubah pun najis juga. Tidak jadi najis ini, maka tidak jadi najis benda yang cair jatuh ke dalamnya bangkai binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir, seperti bangkai lalat, semut dan sebagainya. Benda cair jatuh binatang yang tak ada darah mengalir, mana binatang tu tapi hak kecil lah. Kalau hak besar najis juga. Kecil. Cicak. Cicak ada darah. Cicak rasa tak ada darah. Ada pun sikit mana tak mengalir. Kalau kita kerak tu, dia tak menitik darah dia. Itu dia panggil mengalir tu. Tapi kalau jatuh layak najis. Macam benda lain. So najis yang besar. Cicak. Kalau lalat tak semut tu tak apa lah. Tikus. Tikus ada darah mengalir. Mengalir tak darah tikus ya? Kalau kita kerak dia tu ada darah menitik tak? Tikus besar, tikus najis
Kalau jatuh dalam benda cair, kalau tak ada darah mengalir pun najis. Kecil macam lalat, semut tu tak apa. Maksud jatuh itu ialah jatuh dengan sendirinya. Mana dia jatuh sendiri, bukan kita ambil buh. Ambil buh najis. Sebab tu orang panggil apa? Gula ada semut kadang-kadang orang tak apa, ada helah nak bagi jadi tak najis tu. Kalau nak perisi jadi lambat, cara dia kita buh gula dulu, lepas tu buah ayam. Kalau kita buh tu maksudnya dia masuk sendiri. Tak tahu lah orang kata cara. Kata musannif, sukatan dan timbangan 2 kolah. Mana sekadar banyak mana dikatakan ayam tu cukup 2 kolah. Sukatan 2 kolah itu bersamaan dengan 13 tin minyak tanah yang biasa. Minyak tin hak segi tu 13. Tak banyak mana. Because berapa liter lah satu tin tu. Timbangan 2 kolah ialah 500 kati Baghdad, bersamaan lebih kurang 317 kati tanah Melayu. Kalau kati kita ni 317 kati. 317 kati. Kilo dia tak habang lebar kati lah. Tu ukuran kati kalau nak timbang lah. Tapi lambatlah timbang kita ikut ni. Ukuran bijana bekas yang bersamaan 2 kolah. Hak ni hak ikut sukat. Ni mudah sikit ya. Jika bijana itu bulat, bekas. Bijana maksud di sini bekas. Maka ukuran tingginya 2,5 hasta. Mana 2 hasta setengah? 2 hasta setengah. Sehasta banyak mana? Sehasta banyak. 2 hasta setengah tinggi. Dan ukuran lebar bulatannya 1 hasta. 1 hasta tu banyak ni. Banyak tu, tak banyak, sehasta je. Tinggi 2 hasta setengah. Lebar kot tu 1 hasta, tak banyak. Sikit je. Jika bijana 4 persegi, maka ukuran tingginya 1,5 hasta dah. 1/4. Satu suku lah, 1/4. 1 suku hasta. 1 suku hasta. Sikit sangat. Dan ukuran lebar titik seginya itu 1 suku hasta juga. 1 suku hasta. Sikit tak banyak mana 2 kolah. 1 suku hasta aja kalau buat segi. Sebab-sebab hadas kecil. Kata musannif, sebab hadas kecil itu 4 perkara. Pertama, keluar suatu daripada kubul atau dubur, baik pun yang keluar itu benda yang suci atau benda najis, tak kira. Jadi hadas kecil. Kering atau basah, benda yang biasa atau benda yang nadir. Benda yang nadir ni benda yang tak pernah berlaku. Emah. Keluar emah. Najis juga apa? Terjadi juga hadas kecil. Nadir ni menyalahi biasa, sedikit ataupun banyak, dengan sengaja atau terpaksa, ataupun angin, melainkan mani yang keluar pada kali pertama. Itu tak najis. Tapi tak terjadi hadas kecil. Bukan najis, ini hadas kecil. Jika keluar suatu daripada lubang di bawah maedahnya. Maedah ni perut, bawah perut, lain daripada kubul atau dubur lah. Jika keluar suatu daripada lubang di bawah maedahnya. Maedah ni perut lah, puncang makanan. Ketika tertutup kubul atau duburnya, maka terjadi berhadas. Dia kata lubang bawah perut lain pada kubul dan dubur. Ketika tertutup, maksudnya kubul dan dubur itu tak boleh guna lah, maksudnya tertutup. Tertutup mana tak boleh guna. Tak ada lah maksudnya. Ada juga kan, kadang-kadang orang lahir tak ada, dubur dia tak ada. Ada lubang tang lain bawah perut.
Keluar sesuatu kok lubang hak bawah perut tu lain pada kubur dan lubur. Kubur dan lubur dia tak ada tertutup. Waktu jadi juga berhadas lagi. Maksudnya kena ambil wudu lah. Kalau nak semayang. Batal wudu dia kalau dia ada wudu. Tu yang pertama. Sebab terjadi hadas kecil. Kedua, hilang akal. Hilang akal tu dengan sebab tidur atau pitam, atau mabuk atau gila. Batal wudu. Datang hadas kecil. Melainkan tidur yang tetap papan punggungnya pada tempat duduknya. Punggung dia tu tak berubah, tetap papan punggung. Tetap papan punggung dia. Hak tu tak batal wudu lah maksudnya. Dia tidur tapi papan punggung dia tetap tak berubah. Ketiga, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang ajnabi, yang harus berkahwin dengannya, melainkan yang mahram. Yang mahram ni tak ajnabi, iaitu yang haram berkahwin dengannya dengan sebab keturunan seperti ibu bapa, saudara, atau dengan sebab menyusu seperti ibu susu atau bapa susu, atau saudara susu, atau dengan sebab perkahwinan dipanggil musaharah seperti ibu mentua, bapa mentua dengan menantu. Seperti ibu menantu, ibu mentua dan bapa mentua dengan menantu. Tak batal wudu. Maknanya tak menyebabkan ada hadas kecil. Tidak jadi hadas kerana bersentuh kanak-kanak lelaki, kanak-kanak laki-laki atau perempuan yang kecil yang belum sampai umur yang diingini. Maknanya tak mumayyiz lagi, bawah pada mumayyiz lah mudahnya. Sentuh kanak-kanak kecil, tak mumayyiz lagi, tak diingini lagi lah, tak batal wudu. Tidak jadi hadas kerana menyentuh rambut, kuku dan gigi bagi perempuan atau laki-laki yang mahram. Sentuh gigi tak batal. Sentuh kuku tak batal kak. Keempat, menyentuh kemaluan anak Adam, zakar atau faraj, dengan perut tapak tangan. Tapak tangan ni depan ya, belakang tak batal. Atau perut anak jari dengan tidak berlapik, tanpa lapik. Kalau lapik tak apalah. Sama ada kemaluannya sendiri atau kemaluan orang lain, tak kira lah. Batal wudu. Laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, hidup atau mati, tak kira. Tidak mengapa menyentuh binatang, yakni faraj binatang. Faraj binatang tak batal wudu. Sentuh faraj kucing, kubul atau dubur kucing, tak kira lah. Ada wudu, tak batal. Sebab bukan anak Adam. Habis wudu. Kata musannaf, wudu ialah menggunakan air pada anggota-anggota yang tertentu. Itu wudu, masuk wudu. Fardu wudu itu 6 perkara. Pertama, niat. Fardu ni maksudnya rukun lah, perkara yang wajib. 6 perkara. Pertama, niat. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh 2 tangan serta 2 siku. Keempat, menyapu sedikit daripada kepala. Kelima, membasuh 2 kaki serta 2 mata kaki. Panggil buku lali. Basuh kaki sampai buku lali. Keenam, tertib. Tertib dengan niat. Orang panggil apa? Orang sebut buat teka-teki, 4 basah 2 kering. Tapi salah juga kalau kita kira 4 basah 2 kering. Hak basah tu itulah, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala dengan basuh kaki. 2 kering niat dengan tertib. Sebenarnya niat dengan tertib, nak kata kering tak boleh, nak kata basah pun tak boleh. Sebab kan benda ada, benda amr i'tibari, tak boleh disifatkan dengan basah, tak boleh disifatkan dengan kering. Itu kalau kita kira lah, nak buat teka-teki tu boleh, tak ada masalah. Tertib bukan benda ada, niat pun bukan benda ada pun. Niat wudu. Berniatlah seorang yang mengambil wudu itu mengangkatkan hadas. Mengangkatkan maksud menghilangkan hadas. Maksud mengangkat tu, misal lafaz niatnya, nawaitu raf'al hadasil asghar lillahi ta'ala.
Artinya sahaja aku mengangkat, ini menghilangkan hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Boleh. Itu lafaz niat dalam hati ya. Atau berniatlah ia menunaikan fardu wudu. Contoh lafaz niatnya, nawaitu fardal wudu'i lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku tunaikan fardu wudu kerana Allah Ta'ala. Niat dalam hati ya. Lafaz itu sunat. Sunat tu kias atas namanya apa? Lafaz haji. Rasulullah haji dia lafaz. Wajib menyertai niat dengan mula membasuh muka. Membasuh muka. Kata musannaf adalah had atau kawasan muka itu ialah di antara tempat tumbuh rambut yang biasa lah. Tempat tumbuh rambut yang biasa-biasa, tempat tumbuh rambut. Tahu mana? Tani kan? Tani tempat tumbuh rambut biasa. Tak biasa tak kira lah. Kadang-kadang rambut tumbuh tani je. Dikira tani juga. Tak kena basuh sampai atas ni ya. Dikira tempat tumbuh rambut yang biasa. Kalau rambut tumbuh tani, ada juga kan. Orang atas ni tak ada rambut. Rambut dia tumbuh tani. Tak kena basuh sampai atas ni ya. Basuh sampai tani je. Maksudnya, tempat tumbuh rambut, tu musannaf dia buat korongan tu yang biasa. Hak luar biasa tu tak kira. Hingga akhir tulang dagunya tani. Itu bujur muka maknanya dikira kok bujur, kok panjang. Dan bahagian di antara dua telinganya, ni dari telinga belah sini hingga telinga belah sini. Ni lentang muka, mana nisbah kok ni, ke belah sini, kok lentang. Wajib membasuh sekalian bulu mata, kening, jambang, misai dan janggut yang tebal itu dia kan. Yang tidak tebal. Kena tambah apa? Yang tebal tak wajib. Yang tebal dia kena basuh kat luar je. Dia tak kena basuh kat dalam. Wajib membasuh sekalian. Kalau hak tebal itu dia tak kena basuh sekalian. Hak tebal kan apa? Jambang tebal. Dia kena pakai basuh macam tu je. Dia tak kena basuh tonyoh sampai ke kulit, tak kena. Dan janggut yang tidak tebal, kena tambah tidak. Antara tu. Ataupun tak apalah. Koklah tidak ke tak ke. Adapun janggut laki-laki yang tebal, ni betul lah. Adapun janggut laki-laki yang tebal, maka tidak wajib dibasuh melainkan yang luarnya saja basuh kat luar je. Tak kena basuh sampai dalam ke kulit dah. Bersalahan janggut perempuan, orang perempuan, maka wajib dibasuh dalam dan luarnya jika tebal sekalipun. Orang perempuan kalau ada janggut lah. Kalau ada janggut dia kena basuh semua, walaupun tebal tak kira, kena basuh sampai habis. Sebab apa? Sebab nadir, tak ada lah lagi. Sebab nadir, tak bisa jumpa lah orang perempuan janggut tebal, tak bisa. Sebab tu dia tak ada hukum, dia tak ada. Membasuh dua tangan. Rukun yang kedua kan. Yang ketiga. Membasuh dua tangan itu ialah membasuh dua tapak tangan dan dua lengan serta dua siku. Basuh tangan sampai ke siku lah. Wajib membasuh sekalian bulu, daging, begitu juga jari-jari yang lebih dan kuku. Mana semua perkara yang ada daripada tangan hingga ke siku itu kena basuh habis. Benda-benda bulu apa tak kira. Maknanya kalau ada perkara yang menegah, kena bagi hilang lah. Kalau ada gam apa semua perkara yang menegah sampai air, kena bagi hilang. Bagi orang yang terpotong sebahagian daripada tangannya, orang terputus tangan dia, basuh tangan. Hendaklah membasuh ia akan yang tinggal daripadanya daripada tangan. Kalau terpotong tangan ni, tang lengan, tang kepala bau ni, basuh tak? Kena basuh lah. Kalau nak basuh ujung tu sikit lah. Dan jika terpotong pada sikunya, hendaklah membasuh ia pada tempat terpotong. Kalau terpotong tangan ni, basuh tangan ni ya. Kalau atas ni tak kena basuh. Menyapu sebahagian daripada kepala. Kata musannaf,
iaitu menyapu sebahagian daripada kulit kepala atau rambut yang dalam had atau kawasan kepala. Basuh tang mana pun tak apa. Nak basuh kulit had mana dikatakan kepala, tengkok tak boleh lah. Basuh tengkok. Basuh kepala, basuh hujung ni boleh, ni belakang ni boleh, basuh depan boleh, basuh tepi ni pun boleh. Masa ambil wuduk tu kita nak sapu tepi ni pun tak apa. Tapi afdal sapu sekalian kepala. Sebab Nabi kata, umat aku di akhirat esok ni dikenal dengan ghurran muhajjalina min asaril wudu, dengan cahaya yang bersinar daripada kesan wudu. Orang yang ambil wudu dia basuh lebih, mana cahaya dia lebih esok ni. Dia basuh tangan, basuh sampai sini, mana cahaya dia esok sampai tahun ni. Sunat afdal basuh bagi banyak. Basuh sekalian kepala afdal. Kalau nak basuh sikit, basuh pergi tak mana pun. Basuh hujung ni boleh, atas ni boleh, atas kepala boleh. Tak mana tak apa tu maksudnya. Membasuh sebahagian daripada kulit kepala sikit lah. Ataupun tempat tumbuh rambut yang di dalam had atau kawasan kepala. Harus membasuh kepala dan memadai meletakkan yang basah di atas kepala. Dan memadai meletakkan yang basah di atas kepala, dan memadai menyapu kepala dengan yang seumpama kain atau sebagainya. Sapu macam tu pun boleh. Sapu dengan apa-apa yang basah lah tu. Membasuh dua kaki serta dua mata kaki. Sampai buku lali kita panggil. Wajib menyampaikan air kepada sekalian kaki, dan wajib menghilangkan barang yang menegahkan sampai air seperti getah atau lilin, dan wajib menyucikan bahagian yang di bawah kuku daripada kotoran-kotoran yang menegahkan sampai air. Kuku. Kita kuku kaki kita. Kuku kaki ni payah orang hak jenis kuku masuk ujung tu. Itulah. Kena bagi ni sampai air. Kalau tak ada perkara yang menegah tu tak apalah, dia sampai air. Kalau ada perkara yang menegah macam kita panggil, ada taik kuku, kena korek tu. Tapi kuku ni kena tarik juga kuku kaki. Orang hak jenis kaki dia jenis kuku rapat. Kalau hak jenis kuku dia renggang tak apa, mudah sampai air. Ada hak jenis kuku jenis rapat. Dia kena kita panggil kena suayak bagi masuk sikit lah celah tu. Kalau tidak dia rapat kan payah sampai air. Yang di bawah kuku tu wajib menyucikan bahagian yang di bawah kuku daripada kekotoran yang mendegahkan sampai air. Mana kena bagi sampai air. Orang yang sebahagian daripada kakinya wajiblah membasuh yang baki daripadanya. Mana orang yang terpotong tu. Lepas pada yang tu ada terpotong, macam tangan tadi lah. Yang terpotong sebahagian daripada kakinya, kaki dia putih, siden ke apa, kata kena apa tak kira lah. Wajib membasuh yang baki, mana yang tinggal lagi daripadanya daripada kakinya. Macam tangan tadi lah juga. Kata musannif, jika terpotong di atas daripada mata kakinya, putih lepas pada buku lari, maka tidaklah wajib membasuh yang tinggal itu, bahkan sunat. Kalau terputih lepas pada kaki, potong tak betih ni, nak kena basuh ke tak? Tak kena basuh, tak wajib. Tapi sunat. Kalau basuh pun dapat pahala. Tertib, rukun yang keenam. Lagu mana tertib? Iaitu melakukan satu daripada fardu wudu itu dengan mendahulukan yang dahulu dan mengkemudiankan yang kemudian. Macam biasalah tertib. Nak basuh muka dulu, baru boleh basuh tangan. Kalau basuh tangan dulu tak boleh. Maka hendaklah didahulukan basuh muka daripada basuh dua tangan, dan didahulukan membasuh dua tangan daripada menyapu kepala, dan mendahulukan menyapu kepala daripada membasuh kaki. Itu tertib. Sekiranya diperbuat sekalian fardu wudu itu pada ketika yang satu, maka sah satu fardu. Bagi contoh, dia jurui
basuh muka. Jenis kami wudu. Maknanya sah hak basuh muka saja. Hak kaki mana kena basuh lain. Iaitu fardu yang terdahulu tertibnya muka. Dijurih daripada muka sampai mandi kita panggil. Dijurih pun Allah. Jatuh dia tu. Jurih daripada atas kepala tu. Lepas tu dia niat saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Tu maknanya dia jadi hak basuh muka saja. Yang terdahulu tertibnya. Habis. Sunat wuduk kata bantu tu lah. 6.5. Jatuh kacau. Betul cawan tu. Kiri nak ada cawan. Kemudian kata musannif wuduk. Sunat wuduk. InsyaAllah kita sambung kepada ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.